فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai ahli jabatan kuasa Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Temuluk, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan membicarakan tajuk yang disediakan oleh pihak masjid, iaitu hijrah, persiapan menuju dunia baru. Hadirin hadirat sekalian, tanpa kita sedar, hijrah adalah sunnatullah, berlaku setiap hari tanpa kita sedar. Dulu kita duduk di alam roh, tidak kekal, hijrah ke alam rahim. Alam rahim tidak kekal, pindah ke alam dunia. Dunia yang sedang kita lalui juga tidak kekal, nanti hijrah lagi ke alam barzakh. Alam barzakh juga tidak kekal, nanti pindah lagi ke alam kiamat. Dan begitulah seterusnya. Dalam konsep kita bekerja pun kita banyak berhijrah. Naik pangkat itu hijrah. Kalau polis dulu constable, naik pangkat lance corporal itu hijrah. Lance corporal pindah naik corporal. Corporal hijrah naik sarjan. Sarjan pindah naik sarjan major. Sarjan major hijrah naik sub inspector. Sub inspector hijrah naik inspector. Inspektor pindah jadi Allahyarham inspektor, dan begitulah seterusnya. Sebab itu secara etimologis dan terminologis, hijrah ni hajara yuhajiru muhajaratan wa hijratan, yang membawa 4 maksud: at-tarku, al-i'rad, al-qat'u, al-man'u. Maknanya kita meninggalkan, berpaling, memutus, menahan. Semuanya membawa maksud yang sama, iaitu penghijrahan. Sebab itu dalam konteks perbicaraan kita malam ini kupasan kita malam ni lain sikit daripada kebiasaan. Penganjur minta saya ulas hijrah, persiapan menuju dunia baru. Payah tajuk ni tuan-tuan. Biasa kita cerita Nabi naik unta ya. Kadang rasa penat kalau penganjur ni. Kalau time ceramah lain tajuk bodoh-bodoh dia bagi. Kena kita tajuk mat kilau lah, pendekar dari sudut kepimpinan zaman lampau, mati macam ni nak buat homework. Kalau ceramah lain cerita bodoh-bodoh dia bagi. Tapi yalah, kita membicarakan tajuk ini tentang gambaran dunia akan datang. Salah satu daripada gambaran dunia akan datang ini banyak disebutkan dalam hadis dan ayat Quran. Malam ni kita tidak mahu menyentuh pun tentang teori-teori konspirasi. Ini semua sampah penulis barat saja yang memunculkan benda-benda ini. Kita melihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan satu keadaan dunia baru yang akan ditempuh oleh setiap manusia sama ada dia bersedia ataupun tidak. Salah satu daripada dunia baru yang akan kita alami satu hari nanti kalau panjang umur adalah kemunculan satu makhluk namanya Dajjal. Dajjal ini dunia baru yang mana Nabi SAW tidak jemu-jemu beri nasihat dan bekalan pada kita buat persiapan untuk berjumpa dengan Dajjal ini. Ini kerana khawariqud Dajjal ataupun keluar biasaan Dajjal. Dalam bahasa Arab dia panggil fitnah Dajjal. Trial of Dajjal ini adalah seberat-berat ujian yang akan dihadapi oleh setiap kita. Kalau tak dan pun anak cucu kita. Sehingga Nabi sendiri pernah melahirkan kebimbangan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah cipta sejak daripada Adam sampai hari kiamat yang ujiannya lebih besar daripada ujian Dajjal. Tidak ada. Hadis riwayat Imam Muslim.
Kita belajar dalam sejarah cerita banjir besar Nabi Nuh. Besar sangat dah banjir besar Nabi Nuh. Adakah itu ujian terbesar? Tak. Nabi kata itu kecil. Dajjal ini fitnah terbesar dan terberat yang akan melanda umat manusia. Apa sebab? Kerana Allah berikan kepada Dajjal benda-benda yang luar biasa, yang memukau dan membingungkan akal fikiran. Dalam satu hadis, benda ni saya ingat dah ada dah yang berlaku 3 tahun sebelum Dajjal keluar. Dalam satu hadis Nabi pernah bercerita sebagaimana yang didengari oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, Nabi satu hari bercerita tentang Dajjal dan Nabi minta kita semua buat persiapan. Di penghujung ceramahnya Nabi sebut wa inna qabla khurujid dajjal salasu sanawatin syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, dunia akan mengalami kesengsaraan selama 3 tahun. Huru-hara dunia ini. Yusibun nas fiha jam'un syadid. Kamu akan dapati kebuluran merata-rata. Krisis kebuluran, krisis makanan, krisis bekalan asas. Ya'murullah as-sama'u fi sanatil ula an tahbisa sulusa matriha wa ya'murul arda an tahbisa sulusu nabatiha. Allah memerintahkan langit pada tahun pertama supaya kurangkan hujan 1/3 dan bumi akan kurangkan hasilnya sebanyak 1/3. Fala tabqa zata dhilfin illa halakat illa masya-Allah. Selepas daripada itu tidak ada lagi haiwan yang banyak. Haiwan dah makin bekalan, makin kurang, melainkan beberapa ekor saja yang akan wujud. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah dan direkodkan dalam Mustadrak Al-Hakim. Kata sebahagian ulama, ketika itulah seluruh dunia akan kembali ke zaman batu. Kita akan balik semula ke zaman tori balik. Sebab itu kalau bincang tajuk malam ini, hijrah menuju dunia baru, salah satu perkara kita kena hijrahkan anak cucu kita adalah kita dah kena mula didik anak cucu kita belajar ilmu survival. Dah mula kena ajar anak cucu kita ini ilmu untuk survive ni, apa cakap Melayu, untuk dia boleh hidup, ikhtiar hidup. Ilmu ikhtiar hidup. Dan di barat pun mereka sudah mula buat persiapan itu. Sehingga kan banyak teori-teori yang dikeluarkan. Antaranya berpunca daripada Albert Einstein. Dia pernah diwawancara tahun 1949. Dia kata, I don't know what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with stick and stones. Dia kata, saya punya jangkaan, saya tak tahu perang dunia ketiga kita akan gunakan senjata apa. Tapi percayalah, perang dunia keempat, manusia akan berperang menggunakan kayu dan batu saja. Sampai satu peringkat begitu. Jadi dalam kesengsaraan itulah Dajjal muncul. Membawa tawaran-tawaran, manifesto dan janji-janji manis. Supaya manusia jadi ikut cakap dia. Itu momen keluarnya Dajjal itu. Seluruh dunia ni akan kembali ke zaman batu. Ada satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, khairu ma lil muslim ghanamun yatba'u biha sya'ful jibal wa mawaqi'il qatri yafirru bidinihi minal fitan. Tak lama lagi, kata Nabi, sebaik-baik harta seorang Islam adalah kambing yang dia gembalakan di lereng-lereng gunung dan di tempat-tempat hujan turun, yang mana ketika itu dia lari untuk menyelamatkan agamanya daripada gelombang fitnah. Tuan-tuan, tak payah percayalah kalau orang kata pelaburan terbaik adalah beli emas lah, hartanah. Tak, pelaburan terbaik beli kambing. Beli kambing. Ini bukan saya cakap, hadis. Apa sebab? Apabila kita dalam keadaan, ni bukan nak berlaku minggu depan benda ni, dah sekarang terus tuan-tuan jual habis. Orang dengar ceramah habis jual belakang. Ni preparation kita akan datang. Nabi beri gambaran ketika itu duit tak laku. Orang berniaga pun tak ada. Barang pun tak ada. 7-Eleven tutup. Apa pun tak ada.
Ketika itu orang yang memiliki kambing, kata Nabi, dialah paling kaya sekali. Kenapa Nabi tak sebut selain pada kambing, lembu ke, unta ke? Kerana kambing mudah untuk bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi. Kalau tuan-tuan melihara lembu, susah sikit nak mobile. Kambing senang, boleh hangkut atas bahu, boleh berjalan ke mana-mana. Maka bayangkanlah kalau Nabi dah mula menggambarkan satu hari esok benda paling mahal, kambing. Artinya suasana ketika itu mah tak laku, apa pun tak laku. Sebab itulah tuan-tuan, untuk hijrah ini, kita kena mula ajar anak kita ilmu-ilmu survival. Ilmu-ilmu untuk mereka ikhtiar hidup dalam hutan. Saya percaya anak-anak muda sekarang ni cakap banyak. Tapi nak tangkap ikan tawar, ikan laut, tangkap ketan, tangkap siput, tak reti. Doa je, action je lebih. Ikan pun tak kenal. Berapa orang anak muda reti cara nak menangkap burung ataupun haiwan-haiwan liar? Adakah orang muda kita kenal tumbuh-tumbuhan liar yang boleh dimakan? Tak kenal. Ulam pun tak kenal. Adakah anak muda kita reti teknik nak membuat gula, nak membuat garam, nak buat minyak masak? Saya percaya jangankan anak muda, kita hak tak berapa nak muda pun tak reti. Minyak masak kedai, semua beli kedai. Temelur tak ada air, semua tak mandi. Tak reti air, tak reti nak mencari air. Telaga tak pernah buat. Tak ada persiapan langsung. Saya kira kita dah kena mula belajar teknik buat ikan masin, ikan salai, udang kering, buat perkasam untuk nak stok kita. Kita dah mula kena belajar kenal buah-buah hutan yang boleh dimakan. Kena belajar teknik masak dalam keadaan darurat. Kena belajar cara nak buat periuk tanah liat. Kena belajar macam mana nak buat arang pun tak berapa reti. Sebenarnya tuan-tuan, tanda Dajjal nak keluar tu sudah banyak. Sudah banyak betul. Dan Dajjal ini dia datang bukan kerana kemarau panjang saja, bekalan ayam berkurangan di pasaran saja. Ada orang kata COVID-19 ni pun penangan Dajjal juga. Vaksin-vaksin ni pun Dajjal juga. New World Order ni pun Dajjal. Tidak. Petanda Dajjal keluar begitu banyak. Petanda paling asas Nabi sebut, tanda Dajjal dah keluar adalah apabila penceramah tidak cerita hal Dajjal. Itu tanda kiamat. Tuan-tuan, sepanjang main ke masjid, puluh kili balik rumah, datang masjid, berapa ceramah cerita hal Dajjal? Kalau kita buat kiraan, buka TikTok, Facebook, berapa keratan video penceramah cerita suruh buat persiapan menghadapi Dajjal? Tak banyak. Yang ada cerita keluarga bahagia, suami soleh, isteri solehah, rahsia kebahagiaan suami isteri, ada ustaz mengajar tajwid, mengajar zikir. Mencerita tentang Dajjal hampir tidak ada. Bila kali terakhir kita semua dengar ceramah tentang Dajjal? Ada tak kelas takmil dalam seminggu yang khusus guru takmil mengajar bab Dajjal? Ada ataupun tidak ceramah atau forum perdana yang kupas isu Dajjal? Khutbah Jumaat berapa kali kita naik ke mimbar, berapa kali tajuk Dajjal? Bahkan kalau kita nak buat perbandingan paling mudah, berapa banyak lagu nasyid cerita hal Dajjal? Kita boleh katakan hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Nah, di situ dah menunjukkan bahawa Dajjal itu sudah semakin keluar. Sebab Nabi sebut, la yakhrujud dajjalu hatta yazhalan nasu an zikrihi wa hatta tatrukal a'immatu zikrahu 'alal manabir. Dajjal tidak akan keluar sehinggalah manusia lupa untuk bercerita tentangnya, dan para ustaz dan ustazah tidak lagi menasihatkan tentang Dajjal di atas mimbar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Musnad Imam Ahmad, dan juga ada Haythami dalam Majma' Zawaid. Maka di sinilah kita ada sedikit kebimbangan. Dajjal bila datang nanti, kita tak sempat buat persiapan. Jadi hijrahlah kita. Bukan suruh duduk dalam gua belaka, tak. Persiapan dari fizikal, persiapan daripada segi ilmu. Dajjal nanti kata Nabi, dia datang tak lama, 40 hari je. Bukannya bertahun-tahun pun.
Tapi dia punya 40 tahun, 40 hari tu sengsara dia. 40 hari ya. Dia bukan jajah macam Portugis, berkata-kata tahun. Dalam hadis Nabi sebut, bila Dajjal datang, bila dia buat? Apa dia buat? Dalam hadis panjang daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasul, Dajjal ni berapa lama duduk di bumi? Nabi jawab, arba'una yauman, yaumun kasanatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'atin, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Nabi sebut Dajjal akan datang selama 40 hari. Tetapi kata Nabi, sehari yang kamu lalui sama macam setahun. Yang sehari lagi rasa macam sebulan. Dan sehari lagi rasa seperti seminggu. Lepas tu baru dia rasa hari biasa, 24 jam ini. Sahabat heran, lantas bertanya, qulna ya Rasulullah, fadhilikal yawmul ladzi kasanatin takfina fihi salatu yawm. Ya Rasulullah, masa Dajjal datang hak sehari bagai setahun itu, kami nak semayang macam mana? Ini sahabat. Bila Nabi cerita akan datang, Dajjal akan datang, dia duduk sini-sini. Soalan yang dia tanya, ya Rasul, kami nanti kalau dah jadi macam itu, kami nak semayang macam mana? Sebab masa dah tak betul. Sahabat dia tanya pasal semayang. Kalau kita mungkin masa tu tanya, ya Rasulullah, kalau masa tu wifi ada ke kamu? Wifi, KFC ada lagi, kopi tiang, kita nak mencekik ke je. Tak, dia orang tanya pasal ibadah. Nabi jawab, faqdaru lahu qadran. Masa itu, kamu kena kira ikut kesesuaian. Hitung balik. Macam contoh sekarang, rakan-rakan kita yang berpuasa di sebelah Norway, di sebelah Iceland, dia orang kadang matahari tak pernah tenggelam, terbit 24 jam. Jadi masa bila dia nak berbuka, dia kena ikut perhitungan waktu Mekah. Mana dia set jam, katalah Mekah berbuka pukul 6.45, 6.45 dia berbuka je. Artinya walaupun terang menderang, dia makan. Sebab dia kena setkan ikut mana yang tempat dia boleh ikut. Yang ini mungkin tak tahulah kita sempat atau tidak umur kita sampai kepada masa ini. Tapi moga-moga masa itu Pahang ni ada mufti lagi lah. Masa itu kalau dah tak ada mufti hara, kita tuan-tuan nak semayang pukul berapa? Sahabat tanya lagi, qulna fama isra'uhu fil ardh. Dajjal ni ya Rasul, berapa laju dia berjalan? Berapa laju? Daripada Kuala Lumpur nak sampai ke Teluh berapa lama ya Rasulullah? Ni contoh. Nabi pun jawab, kal ghais ishtadda bihi rih. Dia punya pergerakan dia bagaikan hujan ditiup angin. Zzz, laju saja. Kemudian Nabi cerita, fayamurus sama antum tira fatum tira. Dajjal dia akan perintahkan langit untuk turunkan hujan. Maka langit akan turun ke hujan, kan hujan. Wa ya'murul arda atumbitu fatumbita. Dia akan arahkan bumi keluarkan hasil tanaman. Bumi akan keluarkan hasil. Wa taruh alaihim sarihatuhum atwal ma kanat zuran wa asbaghahu daru'an wa amaddahu khawasir. Kemudian dia akan menjadikan tumbuh-tumbuhan banyak, haiwan-haiwan ternakan menjadi gemuk dan banyak pula lemak-lemaknya. Summa ya'til qaum fayad'uuhum fayarudduna alaihi qawlahu fayansarifa anhum fayusbihuna mumlihina ma biaidihim syai'. Kemudian Dajjal akan singgah di sebuah kampung dan sekampung akan datang berjumpa dengan dia. Dajjal ni saya tak tahulah, mungkin dia ni handsome ke, pandai bercakap ke, tapi orang akan kumun dia. Lalu dia berpaling. Kemudian dia tinggalkan kampung itu. Keesokan hari itu kampung itu jadi kemarau dan segala harta benda ladang sawah, kerbau, lembu hilang begitu saja daripada kampung itu. Summa yadmurul bil kharbati fayaqul laha akhriji kunuzaki fayantaliqu fatatba'uhu kunuzuha kaya'asi bin nahli. Kemudian Dajjal akan lalu di satu tempat bernama Kharibah. Dia akan keluarkan arahan, keluarkan simpanan dan duit kamu.
ketika itu segala duit orang kampung akan terbang mengikuti Dajjal kaya asi bin nakhli, kata Nabi, bagaikan lebah terbang gitu. Summa yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bisayfi darbatan fayaqta'uhu jizlataini ramyatal gharad thumma yad'uhu fayuqbilu yatahallalu wajhuhu yadhhak. Kemudian Dajjal akan panggil satu orang pemuda, Nabi sebut badannya itu syababan, mumtali'an syababan, orang yang badannya agak gempal, kata Nabi. Kemudian Dajjal akan kerat pemuda itu dengan pedang, pemuda itu terbelah dua. Kemudian dia ambil badan pemuda yang terbelah ini tadi, dia lempar dengan sejauh lemparan anak panah, lebih kurang 200 meter. Dia potong orang, dia campak 200 meter. Kemudian dia boleh seru, cantung balik. Badan tu cantung balik dan pemuda tu siap ketawa pula lagi. Ini bukan hadis palsu dah. Hadis sahih riwayat Muslim bab zikrul Dajjal. Bayangkanlah tuan-tuan, Dajjal ni dia banyak magic. Yang inilah kita takut kalau tak buat persiapan. Memang ulama dia karang satu bab khusus, dia panggil khawariqud Dajjal, keluar biasaan Dajjal ataupun kuasa-kuasa sakti Dajjal. Dajjal ini dalam hadis dia sebut dia memiliki surga dan neraka. Ad-Dajjalu a'waru 'ainil yusra jufalu sya'ri ma'hu jannatun wa narun fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dajjal itu buta sebelah mata kiri, rambut kerinting, dia memiliki surga dan neraka. Nabi sebut nerakanya adalah surganya, surganya adalah neraka. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, bab zikri Dajjal. Bayangkan satu orang, dia datang ke kampung kita, dia mendakwa, tuan-tuan buat gini-gini, tuan-tuan masuk surga dengan saya. Ikut ke tidak? Ikutlah. Rupanya yang dia kata surga itu neraka sebenarnya. Dajjal juga kata Nabi, dia memiliki sungai-sungai air dan gunung-gunung roti. Gunung roti. Kata Uqbah bin Amir, la ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu ma'u nahrani yajriyani. Nabi sebut sesungguhnya aku lebih tahu daripada Dajjal tentang apa yang dibawa oleh Dajjal nanti. Dajjal akan datang membawa bersamanya dua batang sungai. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad. Satu sungai yang dia bawa airnya warna putih. Wal akharu ra'yal aini narun ta'ajjaju. Sungai yang satu lagi dalam tu ada api yang menyala-nyala. Nanti Dajjal dia datang bawa sungai. Kita betul boleh nak bayanglah bawa sungai ni macam mana. Benda tak berlaku lagi ya? Tapi satu sungai comel, satu sungai ada api. Kalau tuan-tuan dipaksa ambil air di sungai, tuan-tuan ambil air yang mana? Sudah pasti kita ambil air yang bersih ataupun nampak comel. Tapi apa pesan Nabi? Ini ingat, ni Nabi pesan. Fa imma adrakana ahadun falyatin nahrul ladzi yarahu an-nara wal yughammid. Kalau kamu ketika itu ditawarkan antara dua sungai, pergilah ke sungai yang ada api, kata Nabi. Mu jangan pergi sungai hak cantik ini. Summa liyutati ra'sahu wal yughammid. Pajamkan mata, tenggelamkan kepala. La yutati ra'sahu fayashrab minhu. Mu minum je air daripada api itu. Minum saja. Fa innahu ma'un barid. Kerana air yang api itu adalah sebenarnya air yang sejuk dan dingin. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, bab Yadhkurud Dajjal wa sifatihi wa ma ma'ahu. Lepas itu baru-baru ni hadis ini digunakan oleh orang-orang yang tak nak vaksin. Ada tanya, boleh tak Ustaz guna untuk vaksin? Saya tak reti juga nak kenakan hadis ni dengan vaksin. Sebab dia kata vaksin ni, dia geng-geng yang tak cocok ni lah.
vaksin ni Ustaz, inilah sungai Dajjal ni. Dia satu dunia orang guna benda tu. Jadi Nabi dah pesan, jangan, biarlah awak tak guna sungai ni, guna sungai api ni. Tak cocok lah. Belantak lah, tutup mata, tenggelam pejam api. Denda 1,000 bayar je lah. Soalan begitu. Orang tak pergi masuk masjid, tak payahlah masuk masjid. Ada yang kona ke situ. Saya tak dapat nak menjawab sebab limitasi pengetahuan. Mungkin ya, mungkin tak. Dalam research kita panggil plausible. Ada kebarangkalian. Wallahualam. Satu dunia ikut vaksin, 3-4 orang tak ikut. Mungkin yang ini yang golongan dia tak nak tenggelam di dalam sungai Dajjal ni. Wallahualam. Tuan-tuan cocok lah, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah pergi Mekah kena cocok. Ada yang menanya. Ada hadis lain daripada Junadah bin Abi Umayyah. Wa innahu ma'ahu jannatun wa narun wa ma'u wa jabalun khubzin wa inna jannatu nar wa naruhu jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sebut Dajjal nanti dia bawa surga, neraka, sungai, air, gunung roti. Dan ingat kata Nabi, surga Dajjal itu neraka dan neraka itulah surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi benda ini wallahu alam dah berlaku ataupun tidaklah kita ketahui. Tapi kena pesan ke anak cucu. Pesanlah ke anak cucu kita, kalau abah tak ada, awaklah akan menghadapi benda ini, buat persiapan. Jangan ikut Dajjal. Kemudian Nabi suruh kita buat persiapan untuk kemunculan dunia baru nanti adalah sebelum kiamat akan berlaku peperangan. Nabi jelaskan bahawa kita akan menghadapi satu peperangan. Dan Nabi kalau sebut berlaku perang, berlakulah. Kalau disebut terjadi perang, itu terjadilah. Berapa peperangan yang akan berlaku? Kita orang Islam akan berperang sebanyak 2 peperangan. Satu peperangan ketika Dajjal keluar, dan satu peperangan ketika Nabi Isa turun. Dan kita berperang dengan Yahudi ketika itu. Peperangan ini dalam bahasa Arab dipanggil Majdaliyun. Dalam bahasa Inggeris disebutkan di dalam kitab-kitab Bible dipanggil Armageddon. Armageddon ini peperangan yang bakal berlaku di sebuah tempat bernama Megiddo. Megiddo ni terletak di Israel. Sekarang dah jadi bawah UNESCO, heritage site, tapak warisan UNESCO. Dalam Old Testament, kalimat Megiddo ini disebut sebanyak 12 kali. Artinya orang Yahudi juga tahu satu hari esok sama ada kita bersedia ataupun tidak, kita dengan orang Yahudi pasti akan perang. Cuma tak tahu bila saja. Imam Ahmad dia meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub dalam satu hadis panjang. Nabi bacakan hadis ni semasa khutbah ketika berlaku gerhana matahari. Dalam khutbah itu Nabi bercerita tentang Dajjal. Kemudian kata Nabi, wa innahu yahsurul mu'minina fi baitil maqdis fayuzalziluna zilzalan syadida. Dajjal satu hari nanti akan mengepung orang Islam di Baitul Maqdis, maka ketika itu akan berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat. Tsumma yuhlikuhu Allah tabaraka wa ta'ala wa junudahu hatta inna jizmal kha'id liyunadi ya mu'min hadza yahudi ta'ala faqtuluh. Akhirnya Allah binasakan orang Yahudi dan bala tenteranya, sehingga kan orang Yahudi lari takut daripada orang Islam. Sehingga kan bila Yahudi itu bersembunyi di balik-balik dinding itu akan berbicara kepada kita, wahai orang beriman, ya mukmin, hadza yahudi, belakang kami ni ada Yahudi, ta'ala faqtulhu, mari sini bunuh mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bayangkan begitu dahsyatnya peperangan ini, sehingga kan dinding pun bercakap. Mungkin bagi hadis 1500 tahun dulu dia sebut dinding, akan datang kita tak tahulah, mungkin dalam bentuk komunikasi semboyan ke GPS, Allah. Selama 14 abad hadis ini telah menghairankan umat Islam.
Sebab selama ni kita orang Islam sangat melindungi bangsa Yahudi. Kita haramkan darah mereka sebab mereka ni termasuk sebagai ahlul zimmah. Tiba-tiba bila Nabi sebut kita akan berperang dengan mereka sampai ketitisan darah terakhir, kita jadi heran. Sampai peringkat pokok, batu, dinding pun akan bocor rahsia ada Yahudi dekat mereka. Kita pun heran macam mana kita tiba-tiba jadi bergaduh dengan orang Yahudi. Teka-teki ini hanya terjawab selepas tahun 1948 apabila Yahudi ceroboh dan jajah Palestin. Baru kita faham. Bunga-bunga tu dah ada. Dan tahun 1967 semakin jelas hadis ini, sebab komuniti Yahudi yang selama ini 14 abad hidup bawah perlindungan dan asuhan dan kebaikan umat Islam tiba-tiba menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel. Maka tidak pelik kalau kita berperang dengan mereka. Kemudian ada hadis lain daripada Abu Hurairah, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yajtabi'ul yahudi fi wara'il hajar wasyajar. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang Islam berperang dengan Yahudi dan membunuh mereka. Dan jika Yahudi itu bersembunyi di balik batu ataupun pokok, maka fayaqulul hajar awis syajar, maka pokok ataupun batu itu akan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, hadha Yahudi khalfi, di belakang saya ada Yahudi, fata'ala faqtulhu, mai sini bunuh dia, illal gharqat fa innahu min syajaril yahud. Kecuali kata Nabi, ada satu saja makhluk Allah yang tidak pecah rahsia Yahudi bersembunyi. Siapakah dia? Namanya pokok gharqat. Pokok gharqat ini dia adalah pokok orang Yahudi. Dia tak bocorkan rahsia. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Jihad, Bab Qitalul Yahud, dan juga dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah. Rupanya orang Yahudi, dia pun baca hadis ini. Jadi dia pun buat persiapan juga. Sebab itu pokok gharqat ini, dia pokok padang pasir. Kalau pokok gharqat ni tinggi dia dalam 1-2 meter begitu saja. Saya pernah tengok pokok gharqat ni di Sinai, di Mesir dulu, tinggi lebih kurang dalam 5 meter. Dan pokok ni kalau unta sakit, dia datang ke pokok ini dan dia makan, dia akan jadi sihat. Pokok gharqat ini, dia banyak manfaat perubatan untuk penyakit orang payah buang air, penyakit orang kena kuning, jaundice, ataupun orang kena usus besar, dia akan cari pokok gharqat. Dan disebabkan orang Israel dia percaya dengan hadis ini, hari ini Israel buat satu kempen, dia panggil Go for Green, Save the Gharqat Tree. Dia buat satu kempen penanaman 240 juta pokok gharqat di seluruh Israel. Dia tanam sebab dia tahu ini penyelamat mereka. Di Palestin sahaja orang Yahudi telah tanam 220 juta pokok gharqat. Maknanya kalau diukur nisbah penduduk Yahudi di Palestin, ada berapa? Dalam 7.509.000 penduduk. Makna secara purata 29 pokok akan lindung satu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi buat persiapan. Orang Islam tak lagi. Orang Islam nanti tak lagi, tak percaya pun. Lantak lah benda nak jadi. Dia buat persiapan. Kenapa kita akan berperang dengan mereka? Sebab Yahudi, balik kepada cerita pertama tadi, dia bersekongkol dengan Dajjal. Yang itu kita nak marah. Dajjal itu dah datang buat Dajjal dah di kampung kita. Ada pula penyokong Yahudi. Jadi orang kita ni semua darah mak kilau belakang-belakangnya. Berlawan lah, apa nak jadi-jadilah. Lawan. Cuma persiapan nak melawan tu buat ke tidak? Itu yang jangan agak pakai tanjak, pakai terih, berlawan tak reti. Tak boleh, berlawan itu yang mustahak. Berani itu yang mustahak. Ini yang kita nak hijrah, persiapan menuju ke dunia baru. Tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan orang Yahudi menyokong Dajjal ini banyak disebutkan dalam perbahasan para ulama. Jadi tak perlu saya huraikan sangat. Dia yang akan ikut Dajjal ni dua. Satu orang Yahudi dan yang kedua adalah orang Syiah. Syiah dia akan ikut nama Dajjal ini nanti.
Ini bukan fitnah, bukan video keluarkan dia pula ustaz ni dia mulalah dan bantai ke Syiah. Tak. Kita hanya membaca hadis seperti mana yang Nabi pernah sebut, ditanya oleh sahabat dari mana Dajjal itu keluar. Dalam hadis daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, Nabi sebut, ala innahu fi bahri Syam au bahril Yaman, la bal qibalil masyriq, bal huwa min qibalil masyriq. Ma huwa min qibalil masyriq ma huwa wa au ma'a biyadihi ilal masyriq. Nabi satu hari kata Fatimah, ditunjuk dengan jari dia, Dajjal itu berada di lautan Syam. Kemudian Nabi diam. Dajjal itu ada di lautan Yaman. Kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi kata, oh tidak, Dajjal datang dari timur. Nabi tunjuk lagi, Dajjal datang dari timur. Dia tunjukkan isyarat tangannya ke arah timur. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dari arah timur, dia menunjukkan ke arah Khurasan, iaitu perkampungan Yahudi Asbahan. Dalam kitab Mu'jamul Buldan, kata Yaqut Al-Hamawi, Khurasan ini sebut dalam hadis. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Ad-Dajjal yakhruj min ardi bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan keluar dari bumi arah timur yang dinamakan sebagai Khurasan. Khurasan ni Iran apa semualah, tempat-tempat di sana ni hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam satu hadis lain Nabi sebut, kata Anas bin Malik, yakhruju Dajjal min Yahudiyati Asbahan ma'ahu sab'una alfa minal Yahuda. Kata Anas, Nabi sebut Dajjal akan keluar daripada Asbahan bersama 70,000 orang Yahudi. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Asfahan, Khurasan, semua di Iran. Bukan kita nuduh orang Syiah. Tak, memang Dajjal daripada mereka. Tapi tak boleh nak cakap ke tuan-tuan, Asfahan ni memang ada di Iran. Tapi masalah sekarang, di BKL, dia telah tukar nama sebatang jalan di Sogo, Kuala Lumpur. Tukar nama tu kepada Jalan Asfahan. Jadi kita takut esok Dajjal bukan datang pada Asbahan di Iran, datang pada Sogo je esok. Itu yang kita takut. Orang faham pula suka sangat pergi ke Sogo. Sogo saja, saya Kuala Lumpur Sogo, saya Kuala Lumpur Sogo. Dia tak nak pergi lain, Sogo tu lah. Orang kumpul demonstrasi pun Sogo juga, minat ke dia mencari Sogo, siang Sogo. Rupa Sogo tu sebelah tu namanya Jalan Asfahan. Kita takut Dajjal itu juga rupa datang pada jalan sebelah Sogo. Wallahualam, tak tahu Banyak nak diterangkan, tapi saya kira kita beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung ceramah pada malam ini dengan tajuk yang memang bapaklah payahnya, iaitu tentang hijrah menuju ke dunia baru, berkaitan dengan persiapan kita menghadapi New World Order. Satu suasana baru yang takkan sama seperti suasana kita sekarang. Hari ini sememangnya persiapan untuk menghadapi Dajjal ini jarang diangkat ke permukaan, jarang diceritakan. Apatah lagi cerita Dajjal ni pula terlampau banyak sangat teori konspirasi, menyebabkan benda yang asalnya murni daripada hadis dan Quran jadi cemar dek kerana teori-teori konspirasi, istilah-istilah Illuminati yang meleret-leret ini, yang saya panggil sebagai sampah Mat Saleh ini. Banyak sangat, sedangkan benda itu murni, ada uraian ulama'nya, ada cerita-cerita daripada hadisnya. Tapi disebabkan cerita Dajjal ini telah banyak digunakan rujukannya dengan Old Testament, New Testament, kitab Habakuk, kitab Veda, Dead Sea Scroll, ada yang baca kitab-kitab pagan. Maka kadang-kadang dia dah jadi mistik, dia dah jadi legenda, mitos dan berbagai-bagai lagi. Contoh, orang kita kalau nak tahu cerita Dajjal, dia baca buku Muhammad Isa Daud. Letih. Tuan-tuan, Muhammad Isa Daud, dia buat banyak buku. Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda. Karya Muhammad Isa Daud. Muhammad Isa Daud ni dulu, dia bukan orang Melayu, dia orang Mesir. Dia wartawan Mesir berpangkalan di Saudi.
Kita pun bila baca terus teruja, terus terkesima, rasa nak gali tanah, buat rumah bawah tanah dah rasa kalau baca ke buku dia itu. Padahal fakta yang dia ambil hanyalah berlandaskan kepada dialog dia dengan jin, bukan kajian empirikal. Dia jumpa satu jin umur 180 tahun. Jin tu asal daripada Bombay. Dia jumpa jin, dia wawancara, dia rakamkan dalam bukunya yang asal Hiwar Sahafi Ma'al Jinnil Muslim. Buku dia tu kalau di tempat di Arab sana setarah di kita ni macam Siri bercakap dengan jin, Tamar Jalil. Itu je level dia. Tapi orang Malaysia beriman betul dengan buku itu. Ini masalah. Tapi tak boleh salah masyarakat, kerana masjid tak cerita. Masjid tak bawa benda ni dari perspektif hadis dan Quran. Begitu juga buku-buku garapan Toto Tasmara. Dia buat buku Dajjal dan simbol setan. Kita pun luar biasa. Dia kaitkan Dajjal dengan Sai Baba, dengan Freemason, American Shadow Government dan macam-macam sampah teori lagi. Ada yang kaitkan Dajjal ni dengan teori Illuminati, Freemason dan puluhan secret societies. Konon-konon Dajjal ni ada perkaitan dengan Benedictine Order. Usaha nak melalaikan kita dengan syurga dunia, harta tahta wanita. Wallahualam, mana dapat kita tahu? Tidak pernah diulas oleh Nabi dan para ulama. Tambah lagi kita hak jadi parah sejak pandemik melanda. Orang tak ada kerja 2 tahun, mengedit telefon je kerja. Lah macam-macam teori konspirasi dia baca. Awak kita hadis tak nak baca. Tulisan ulama tak nak baca. Tulisan Mat Saleh sampah tu yang dia percaya. Masyarakat kita sejak pandemik saya lihat dah mula kenal Illuminati, dah kenal Freemason, WHO, IMF, Rothschild ataupun Rothschild, Benedictine Order. Dia start daripada isu vaksin tak vaksin sampailah melarat ke isu bumi ni bulat ke bumi ni lepeh. Tak ada kerja, 2 tahun tak ada kerja. Dia bergaduh siang malam pasal bumi lepeh. Tambah pula istilah yang digembor-gemborkan yang entah mana dapat istilah itu, one world government, one world military, one world currency. Tuan-tuan, ini bumi Allah punya. Ini dunia Allah punya. Bukan Amerika punya. Amerika jajah Vietnam pun gagal. Nak cakap banyak buat apa? Vietnam pun tak lepas nak jajah dunia. Temeluh pun tak lepas nak jajah kalau nak jajah. Asal ceritalah one world government apa semua. Baik itu saya seboleh-bolehnya sangat berusaha menjaga jarak dalam membincangkan tajuk-tajuk sampah sebegini. Apa sebab? Kebanyakan maklumat yang kita terima hanya ditelan bulat-bulat dari sampah internet yang dihasilkan oleh Mat Saleh yang entah berantah ini. Tuan-tuan, dia yang mulakan teori konspirasi ni orang putih, bukan ulama, bukan orang Islam. Kebanyakannya Mat Saleh Amerika yang bengak-bengak tak ada kerja ini, dia menyebarkan fitnah teori konspirasi. Bermula tahun 1940, satu orang penulis Amerika nama H.G. Wells, dia buat satu buku The New World Order zaman itu. Gary Allen, dia tulis 2 buah buku, Rockefeller Campaigning for the New World Order tahun 74. Dia buat plot Say No to the New World Order tahun 1987. Pat Robertson, seorang padri anti kerajaan, dia buat buku The New World Order tahun 1991. Semua buku New World Order sampah Inggeris yang buat. Kita hidup bertahun-tahun nenek moyang tipu dia orang putih. Takkan tuan-tuan nak kena tipu lagi? Nak kena tipu orang putih lagi? Tengok sangat Mat Kilau 4 kali, tipu lagi. Percaya lagi ke orang putih? La ilaha illallah. Buku-buku teori konspirasi semua ditulis Mat Saleh. Ditulis orang putih. Profesor John Robertson AM, dia tulis buku Proof of Conspiracy tahun 1788. The Secret Powers Behind Revolution, Viscount Leon de Poncis. Buku Israel, Our Duty, Our Dilemma, ditulis oleh Theodore Winston Pike. Descent into Slavery, tulisan Des Griffin. The Most Secret Science, Archibald F. Roberts. The Naked Capitals, tulisan W. Cleon Skousen.
The Zionist Factor, tulisan Ivor Benson. Ini semua sumber primer yang sekarang je budak-budak hipster ni ambil buat buku kecil-kecil. Tapi semuanya diasahkan oleh orang putih. Tuan-tuan percaya ke masalah? Tuan-tuan percaya hadis ke percaya teori? Hadis jelas sebut ni. Kamu siap ni. Cukup. Itu saja. Bas. Dia babik-babik lah. Oh, dok Ustaz, ni memang betul. Kalau Ustaz tengok pada duit Amerika tu ada the Masonic Seal of America. Atas duit Amerika. Inuit Coptis Novus Ordo Seclorum. Awak sejak bila pandai bahasa Latin? Bahasa Jawi pun tak kerti. Latin pula awak selok nak baca. Announcing the birth of the New World Order. Tuan-tuan sekalian, frasa New World Order hanya popular sekitar tahun 20-an saja. Dia start tahun 20-an. Penggunaan istilah itu pun tak ada kena-mengena dengan Novus Ordo Seclorum. Dia hanya muncul selepas Perang Dunia Pertama tahun 1918, di mana ada satu persidangan di Paris, dipanggil Paris Peace Conference. Negara-negara besar dunia bincang untuk susun balik World Order pasca perang. Kenapa dia panggil New World Order? Sebab Old World Order mereka perang suka-suka hati. Macam contoh kita Malaysia marah ke contohlah Indonesia, kerajaan marah terus pergi serang. Tak boleh lah begitu. Itu Old World Order. Cara orang zaman purba gitu. Kita nak marah ke kerajaan Sulu, tak ada bincang-bincang diplomatik, hantar surat perbuatan negara, tak ada, diserang terus. Jadi diorang pakat kita buat New World Order. Kita buat bentuk pentadbiran dunia yang baru, penyusunan tata dunia baru. Nak perang, berpantun dulu, bersuarat dulu, bincang. Habis jalan diplomasi, baru kita perang. Itu asalnya dia panggil Novus Ordo Seclorum. Tetapi sampah-sampah orang putih ini, inilah dia pembinaan dunia yang ni. Sebenarnya tak ada kena-mengena. Tuan-tuan percaya Amerika boleh kuasai dunia? Dia perang Korea tahun 50-53 boleh kalah. Perang Vietnam tahun 64-75 boleh kalah. Lagi mau sembang, mau tawan dunia ke? Lu sembang boleh lah. Iraq pun belum tentu menang. Afghanistan balik lah. Jadi usahlah percaya sangat kepada benda-benda ini. Memang ramai orang cuba nak kuasai dunia. Tak ada orang berjaya. Genghis Khan pernah cuba. Alexander the Great pernah cuba. Napoleon Bonaparte pernah cuba. Hitler pernah cuba. Amerika pun sedang mencuba. Tapi berjaya ke setakat ini? Jawapannya tidak. Sebab ini bumi ada owner dia. Siapa? Allah. Kita orang beriman kan? Percaya ada Allah. Nak kuasai dunia apa benda? Ada pula yang kait Dajjal ni dengan manipulasi teknologi macam-macam. Ada yang kata Dajjal disihir bagai-bagai. Ada yang kata Dajjal ni sekarang ada di Pulau Chichijima di dekat dengan Jepun, dekat Devil Sea dekat dengan Jepun. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bincang daripada sudut Al-Quran, Sunnah dan juga ulama, ini semua perbincangan sampah yang tidak mengurangkan kenaikan harga ayam pun. Bincang benda tak ada faedah untuk umat dan masyarakat. Kita nak bincang persiapan, bukan nak bincang inilah dia. Ambil tujuannya. Kita nak tahu tujuan. Sebab itu orang yang buat research, nombor satu disiplin penulisan adalah problem statement. Apa problem awak? Yang sampai awak nak katakan masalah. Macam contoh, Ustaz, Dajjal ni siapa? Dajjal ni pula saya tengok dia ikut teori. Kalau orang tu dia benci ke Syiah, maka Syiah lah Dajjal. Kalau dia benci Wahabi, Wahabi lah Dajjal. Kalau dia benci Yahudi, Zionis tu lah Dajjal. Kalau dia benci ke Amerika, Amerika lah Dajjal. Kalau dia benci ke Perdana Menteri lah Dajjal. Kalau dia benci ke jiran dia lah Dajjal. Dajjal ni ikut siapa orang tu benci, kalau tuan-tuan perasan. Teori satu, Syiah adalah Dajjal. Ada kata Syiah juga pengikut Dajjal. Syiah ada analisis Google Map, pusat Syiah Rafidah di Isfahan. Memang situ tempat Luleh Nasib mencampur ke dalam telaga macam-macam. Dan kita tak nafi, memang di Syiah, di Iran ramai Yahudi, tapi fakta ini ditutup.
Semasa revolusi Iran tahun 79, sudah ada 80,000 orang Yahudi di Iran. Di Tehran saja 60,000 Yahudi. Di Shiraz ada 8,000. Di Kermanshah ada 4,000 orang. Di Isfahan ada 3,000. Bakinya di Kyrgyzstan, Kashan, Tabriz dan juga Hamdan. Dan lepas revolusi Islam tahun 79, 20,000 Yahudi pindah daripada Iran. Tapi pertengahan 80-an masih ada sekitar 20 hingga 30,000 Yahudi. Jadi teori ini plausible, mungkin. Sementara lagi Nabi menyebut dia akan muncul daripada Aspahan. Itu kau boleh terima. Tapi orang Syiah pula marah. Oh, dia menuduh koma pula dah sebagai Dajjal. Hak Dajjal sebenarnya tu Arab Saudi pula dah. Dia nuduh ke Arab Saudi. Dia nuduh ke Wahabi. Kat mana pula Saudi itu Dajjal? Ustaz cuba tengok. Nabi sebut hadis tentang Dajjal ni mata satu. Mata dia satu. Cuba Ustaz tengok logo polis Saudi. Semua mata satu. Kita pun pandang. Ya tak ya juga. Kacau tu, mana satu yang betul. Memang isu Eye of Horus. Kita panggil Eye of Horus ini memang banyak. Macam tuan-tuan yang baru balik haji. Kalau musim haji ada Quwwatul Hajj wal Mawasim. Pasukan khas petugas haji. Dia punya lambang pakaian dia memang mata betul. Dan ada juga yang kaitkan kebetulan mufti-mufti Saudi semuanya buta sebelah mata. Kebetulan Muhammad bin Ibrahim Ibn Humaid bin Bas Abdul Aziz Ali Sheikh semua buta sebelah mata. Jadi munasabahlah kata mereka. Wallahu a'lam. Kata lagi kalau pergi ke Madinah kan orang Muzawir akan tunjuk, ustaz itu istana Raja Saudi atas Jabal Habsyi dekat Wadi Al-Aqiq, dekat dengan Jurf sepadan dengan Jamiah Madinah itu. Oh tu kata tu markah Dajjal tu ustaz. Sebab Dajjal dia tak mampu masuk Madinah berdasarkan hadis. Dia setakat Jabal Habsyi saja. Jadi berkemungkinan Dajjal ni dia akan duduk atas istana, atas bukit itu. Kita boleh dengar cerita, sedap juga cerita ni, tapi ini teori kita panggil yang belum dapat dibuktikan secara empirikal. Tak ada. Yang benci ke Zionis tu memang Zionis lah. Oh inilah Yahudi Zionis lah Dajjal, pengikut Dajjal terbesar ustaz. Mengapa pula? Kan Nabi sebut dalam hadis, inna baina ainaihi maktubun kafir. Pada dahi, dua mata Dajjal, pada dahi dia akan tulis perkataan kafir. Ini hadis Sahih Bukhari. Kebetulan pula Israel Defense Force atau IDF ditubuhkan 900 Brigade. 900 Brigade ini dikenali juga sebagai Brigade Kafir. Atau kafir ni dalam bahasa Hebrew maknanya singa, lion, anak singa, Lion Cub Brigade. Dia ada 6 Battalion Infantry ditempatkan di tebing barat West Bank, dan dia ada anggota dia dari pelbagai negara. Perancis, Australia, Brazil duduk dalam 900 Brigade ini. Dan dia punya kereta kebal, pesawat dia memang tulis kafir. Tapi boleh tengok plausible lah. Wallahu a'lam kita. Wallahu a'lam. Tak dapat kita nak mengata ya ataupun tidak. Yang benci Amerika, tak payah ceritalah. Ustaz Dajjal terbesar Amerika lah. Yalah, ambil dalil pula. Kan dia kata ustaz ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah sebut, la yadhhabu al-lailu wan-naharu hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahu Jahjah. Tak akan kiamat dunia ini sehingga ada seorang hamba diangkat menjadi raja dan namanya Jahjah. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan ta'liq oleh Ahmad Syakir, hadis ni benar. Alhamdulillah saya tanya apa kait Amerika dengan Jahjah. Dia kata gini ustaz, dalam bahasa Inggeris huruf G ni dibaca J. Jadi kalau Jahjah, kalau ditulis dengan gah-gah ataupun geh-geh, gah-gah ni secara fonetiknya dia mirip dengan bunyi George. Jadi yang Nabi sebut Jahjah itu ada kemungkinan orang itu adalah George Bush. Jadi George Bush ni memang Nabi dah sebutkan dalam hadis. Sudah. Hadis sahih tapi huraiannya ke situ. Wallahu a'lam. Saya tak kata salah ataupun betul. Itu kita panggil teori. Begitu juga hadis Zu Zuwaiqatain. Ini hadis sahih daripada Abdullah bin Umar. Nabi sebut yukhribul Ka'bata Zu Zuwaiqatain minal Habsyah.
wa yasbuha hilyataha wa yujarriduha min kiswataha. Kaabah akan dihancurkan oleh satu orang nama Zu Suwaqatain. Dia datang daripada Ethiopia, Habsyah. Perhiasan Kaabah akan ditarik dan kiswah akan dikoyakkan. Walaka anni anzur ilaihi, dan kata Nabi, aku ditunjukkan rupa dia. Usayli'a ufaidi'a yadribu 'alaiha bimishatihi wa bimi'walih. Aku tengok dia tu kepalanya agak botak, bengkok tulang betihnya, dan dia pukul Kaabah dengan cangkul. Saya tanya, bila kaitan dengan mereka nya Zu Suwaqatain? Dia kata gini, Ustaz, sebenarnya orang itu adalah Barack Obama. Kod mana Barack Obama? Barack Obama, kalimat Obama itu dialek Puak Joluo. Joluo ni duduk di bahagian barat Kenya kan. Barack Obama ni bapak dia Afrika, mak dia orang Amerika, orang putih. Jadi Obama tu dalam bahasa dialek orang sebelah barat Kenya, maksudnya bayi lahir dengan kaki pengkang atau kaki bengkok, ataupun baby yang lahir songsang, dia panggil Obama. Dan keturunan etnik luar ini, dia duduk di selatan Sudan, Timur Laut, Uganda dan Tanzania, dan ada keturunan yang di barat daya Ethiopia. Barack Obama berhentilah jadi presiden, Kaabah rupa itu juga. Ganti pula dengan mula kenama rambut macam rambut palsu. Tukar pula dengan presiden baru Mat Bidin dan macam-macam lagi. Begitu rupa. Tapi kita tak tolak sebab hadisnya sahih. Tapi bagaimana cara awak elaborate hadis itu memainkan peranan. Kita pesan malam ni gini je lah tuan-tuan. Soalah pening-pening sangat. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan, jangan termakan dengan bisikan syaitan yang membisikkan kita supaya sibuk nak tahu Dajjal ni duduk di mana. Nabi tak ajar begitu. Nabi tak ajar suruh awak siasat mana duduk Dajjal. Bukan. Nabi dia tidak fokus pada perincian, small details, tak ada. Sebab main objektif adalah bagaimana kita boleh menguruskan Dajjal. Syaitan dia bisik, dia akan bisikkan kita, Dajjal duduk mana? Kat mana dia bersembunyi? Di mana dia turun? Apa teori yang ada? Kat Amerika ke? Kat England ke? Kat Rusia ke? Kat Kodiang ke? Ini kerja setan. Bukan masalah kita Dajjal itu keluar di mana, bagaimana, apa yang mustahak, kita buat persiapan. Kalau tuan-tuan perhatikan hadis, Nabi tak pernah suruh kita cari. Nabi suruh kita buat beberapa amalan, saya akan terangkan nanti. Itu je Nabi suruh. Dan Nabi tak suruh pergi tengok pun. Nabi suruh duduk liang-liang, stay at home. Stay at home. Nak cari buat apa? Oh, saya Ustaz, saya kena tahu di mana Dajjal ni. Kenapa pula? Kerana saya ni Persatuan Veteran Komando. Kami ni UTK, GGK, VAT 69. Siap untuk nak membunuh Dajjal. Kami semua hulu balang daripada Persatuan Silat Cekok, Gayung, Lian, Senden dan macam-macam. Ni tengah semangat mat kilau. Kami bawa kerih 9 lok. Kami nak cari Dajjal. Kami akan tetok Dajjal. Hari ni juga. Ustaz beritahu je di mana peta ni. Tuan-tuan, hak semangat tentu arah tu ngapa? Ada tak hadis yang sepanjang saya bacakan kepada tuan-tuan, di hujung Nabi sebut, sekiranya kau bertemu Dajjal, maka bunuhlah dia. Ada Nabi suruh? Tak ada. Bukan kerjaan kita. Siapa yang akan bunuh Dajjal? Bukan kita. Nabi Isa AS. Dan itu hadisnya jelas. Awak tu baru Haji Isa, bukan Nabi Isa. Yang bunuh tu Nabi Isa. Sebab itu Nabi pesan, kata Abu Dahmah, ni didengar daripada Imran bin Husain, pernah meriwayatkan satu hadis, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Siapa-siapa dengar Dajjal dah datang, jangan pergi, kata Nabi. Contoh, kita duduk di Temerloh, dapat WhatsApp group, orang mesej, oh Dajjal ada dah di dataran Merdeka, mau pergi tengok. Betul lah Nabi khabar mata dia satu, ni orang viral gambar. Kita semangat tuan minyak pop naik Kuala Lumpur. Tak, Nabi tak ajar begitu. Duduk diam-diam je. Ini kalau nak ikut Nabi lah. Kalau nak ikut semangat ke kemelayuan tu, pergilah naik katok
lah dia. Tu bukan kerja awak. Nabi sebut, fa wallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubhat aw lima yub'atsu bihi minasyubhat. Demi Allah, kata Nabi, siapa-siapa yang menganggap dia gagah kemudian dia pergi jumpa Dajjal, nescaya dia akan terikut dengan Dajjal. Demi Allah, Nabi sumpah, fa wallahi. Kuat macam mana pun tak kuat iman kita. Sebab Dajjal ni dia ada magic. Dia pandai beri janji-janji manis. Ini hadis dalam Sunan Abu Daud, dalam Mustadrak Al-Hakim dan banyak riwayat-riwayat yang lain. Tuan-tuan sekalian, Nabi suruh berlindung, bukan suruh cari Dajjal. Bukan suruh kaji, oh Dajjal ni sidak. Nabi suruh berlindung. Minta perlindungan Allah daripada gangguan Dajjal. Yang bunuh Dajjal bukan kita. Fayatlubuhu hatta yudriku bibabi lud fayaqtuluh. Nabi sebut yang akan bunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Yang akan membunuhnya di mana? Bukan di Temerloh, bukan di Kuantan, tapi di Babul Lud, di pintu Lud di Israel sana. Tak payah semangatlah nak bunuh Dajjal ke nak buat santau ke dia, tak perlu. Ada cerita orang pergi Mekah, ni orang tak mengaji, semangat tinggi, ilmu tak ada. Dia duduk depan Masjidil Haram, depan Kaabah. Tengah dia merenung Kaabah, dia tengok ada satu jemaah tawaf. Dia tengok jemaah tu ada ciri-ciri Dajjal. Mata buta sebelah, rambut kerinting, mukanya gelap macam kismis kecut. Kan dalam hadis dia sebut kan. Dia khabar Dajjal. Dia kejar je jemaah ni. Jemaah ni bila tengok orang kejar, dia lari. Lari. Bayangkan lari lawan arus dalam Masjidil Haram. Tangkap dia polis. Bawa siasat. Kenapa kau lari? Saya kena kejar. Mana saya tahu. Kenapa awak kejar dia? Ini Dajjal. Gelak habis polis. Kenapa polis gelak? Ini orang semangat, ilmu tak ada. Apa sebab polis gelak? Kerana Dajjal dia tak akan masuk dua tempat. Mekah, Madinah. Yang awak lepas semangat tentu arah tu. Kalau jumpa di supermarket Meloh ke di Kuantan, mana sabar nak kejar jumpa dekat Kaabah, tak mengaji. Ini orang kita sekarang semangat tinggi tapi tak mengaji. Baik. Untuk hijrah menuju dunia baru, apa Nabi suruh buat? Nabi suruh mohonlah perlindungan daripada fitnah Dajjal. Bagaimanakah cara mohon perlindungannya? Pertama, bacakanlah doa di dalam solat. Sebagaimana riwayat Bukhari, Muslim dan juga An-Nasa'i yang semuanya berjalur daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi tidak tinggal berdoa dalam semayang. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhkan aku dari azab neraka jahanam, jauhkan azab kubur, jauhkan aku daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada diganggu gugat fitnah oleh Masih ad-Dajjal. Ni hadis banyaklah, Sahih Bukhari ada, Muslim ada dan ramai lagi. Ulama dulu tuan-tuan, dia tak tinggal baca doa ni dalam semayang. Tak tinggal. Dalam Sahih Muslim, kitab Masajid wa Mawadi'us Salah, bab at-ta'awuz min azabil qabri wa azabil jahannam, disebutkan ada satu orang tokoh tabi'in. Nama dia Imam At-Tawus. Imam Tawus, dia perintahkan anaknya ulang balik semayang. Kalau dia tak baca doa ni dalam semayang. Mana anaknya habis semayang Zuhur, dia tanya, semayang lah? Semayang lah. Semayang Zuhur tadi awak baca dah doa minta jauh Dajjal. Allah, terlupa apa? Ulang balik semayang. Punyalah dia beri penekanan. Imam Tawus ni, dia seorang tokoh tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia pernah jumpa 50 orang sahabat Nabi. Dia terkenal dalam sejarah, dia buat haji 40 kali. Dan dia antara orang yang kata ulama' doa sangat mustajab. Dan dia tak pernah tinggal baca doa ini dalam semayang. Jadi kalau salafus soleh yang jarak dia dengan Dajjal lagi 1000 tahun pun dah mula amal, kita hak zaman musim banyak penyakit, banyak benda pelik-pelik, ayam mahal, barang mahal, takkan tak amal lagi. Lagilah kau kena amalkan. Yang pertama, masa bila nak baca doa ini? Masa tahiyat. Macam imam kita tadi bertugas, dia baca, kita dengar bacaan tadi. Allahumma inna min azabillah
wa min azab. Sunat baca benda ini. Baca dalam semayang. Biasa doa, biasa lepas semayang. Tapi disebabkan Dajjal ni benda yang akan menyusahkan kita, Nabi suruh doa dalam semayang semasa tahiyat. Maknanya fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tutup semayang. Jangan cakap Melayu, batal lah semayang pula kan. Fil alamin innaka hamidum majid. Ya Allah, takut pula kau dengar ke Dajjal. Ejahlah guna-guna, jangan bagi. Oh cakap Melayu letih. Tak boleh cakap Arab lah. Ini amalan pertama. Yang ini Nabi ajar, bukan teori konspirasi. Yang kedua yang Nabi ajar, baca amal hafal surah Al-Kahfi. Confirm. Surah Al-Kahfi ada 110 ayat. Kita hak jenis lembak-lembak tak boleh nak hafal 110. Tak apalah, hafal hak awal pertama saja. Nabi telah memerintahkan untuk baca awal-awal surah Al-Kahfi ketika menghadapi Dajjal. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kena baca ayat ini. Dan dalam sebahagian riwayat ada pula disebutkan ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi, iaitu 10 ayat yang awal, 10 ataupun 10 ayat yang terakhir. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arada. Dia berbeza pandangan ulama sajalah. Dalam versi Imam Muslim, kita boleh rujuk dalam Sahih Muslim, dia bergantung pada cara bacaan. Kalau Syu'bah disebut pada akhir surah Kahfi, kalau Al-Hammam itu pada awal surah Al-Kahfi. Jadi tak ada masalah, amalkanlah 10 ayat pertama daripada ayat Al-Kahfi. Sehingga Nabi sebut, man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha surat Al-Kahfi. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, bertembung tengah jalan, bacalah padanya permulaan fawatih, permulaan surah Al-Kahfi. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dan ada hadis lain Nabi sebut, man hafiza 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usima minad Dajjal. Siapa-siapa hafal 10 ayat daripada surah Kahfi, Allah jaga dia daripada fitnah Dajjal. Jadi moga-moga apa yang kita bahaskan malam ini dapatlah dijadikan persiapan kita berjumpa dengan dunia baru, kedatangan Dajjal ini. Tuan-tuan tak payahlah hanyut dengan perbahasan teori konspirasi yang bagi saya sampah je semua tu, ngarut. Yang dibawa oleh orang putih nak bagi ke kita ni kelahi, tak ada kerja, tak ada kerjaan nak suruh kelahi. Tak tahulah kot tuan-tuan sekarang dah mula beriman pada orang putih dalam bab loleh-loleh ni. Jangan kita kena tipu dia Mak Saleh 600 tahun. Soalah percaya sangat ke dia. Dia menipu semua. Teori itu, teori ini dan macam-macam. Kita ikut je apa yang Nabi pesan. Dajjal keluar, pertama ilmu survival kena ada. Ajar anak-anak macam mana nak cari air, nak buat api, cari makan. Kerana itu asas. Yang kedua, baca doa minta jauh ujian Dajjal dalam semayang. Nanti lepas insya' boleh amalkan. Yang ketiga, surah Kahfi jangan tinggal. Kahfi ni bagus. Hari Jumaat baca. Macam masjid negeri, tiap-tiap hari Jumaat baca Al-Kahfi tengah hari. Sebab jemaah kita tak hafal, kita pasang slide. Jadi bila imam baca, semua pandang slide sajalah. Ada setengah masjid, dia gile-gile. Malam Jumaat minggu ni baca Yasin, minggu depan dia baca surah Kahfi. Kahfi kena jadi amalan. Supaya dia protect kita daripada gangguan Dajjal. Dan Nabi pesan, ini kepada ibu-ibu di belakang, hati-hatilah. Yanzilud Dajjal fi hadhihi sabkhati bimirqana fayakunu aktsaru ma yakhruj ilaihi an-nisa. Ini perempuan kena pesankan anak-anak. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Dajjal turun nanti, majoriti pengikutnya ketika itu adalah wanita. Saya ingat Dajjal ni ada rupa-rupa K-pop sikit lah agaknya. Agak lah, handsome ke apa ya. Agak macam K-pop. Majoriti pengikut Dajjal kata Nabi an-nisa, perempuan. Sehingga kan kata Nabi, hatta inna rajula yarji' ila hamimi wa ila ummihi wa abnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayusikuha ribatan makhafatan an takhruj ilaihi. Sehingga kan ketika itu kata Nabi, orang laki-laki jadi bingung. Kita balik ke rumah,
mak kita, isteri kita, anak perempuan kita, mak saudara kita, adik perempuan kita, semua nak pergi jumpa Dajjal. Sehingga kan orang lelaki-lelaki ketika itu fayusiku haribata, terpaksa ambil tali ikat isteri dia di tiang, jangan keluar. Saya tak tahu. Ni hadis dalam Musnad Imam Ahmad, ditahqiq oleh Ahmad Syakir. Apa magicnya Dajjal ini sehingga kan isteri kita, mak saudara, anak perempuan, adik perempuan selok nak jumpa sampai kita terpaksa ikat. Pagar kunci, pintu lock, dia nak juga jumpa. Barangkali Dajjal ni dalam bentuk handbag ke apa, kita tak tahulah, agak lah. Dia jadi macam selok. Ini ibu-ibu hati-hatilah. Mungkin kita tak dan menghadapi fitnah itu. Anak cucu kita. Pesan pada anak lelaki, awak esok nampak adik orang lain macam ikat je. Pakai ikat, pakai besi, rantai, pagar tu ikat je. Sampai begitu seloknya dia nak jumpa dengan Dajjal. Jadi buatlah persiapan. Saya kira sekadar itu sajalah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf barang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan dengan tajuk yang lebih mudah dan tak menyakitkan saya nak menyediakan bahan-bahannya. Saya kira sekadar itulah saja. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna waqti hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, mulihkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka jahanam, juga daripada azab kubur, juga daripada fitnah kehidupan dan kematian, juga daripada fitnah dan ujian daripada Masihud Dajjal. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.